bila kita buat konten berkaitan dengan warga asing, ramai kita tengok komen daripada netizen, sama ada daripada warga asing sendiri ataupun daripada rakyat tempatan lah. Jadi warga asing ni lebih suka memilih Malaysia katanya atas dasar kita ni seagama, kita ni ada yang cakap serumpun. Jadi ini bukan soal seagama, bukan kata kita ni sesama Muslim, tapi ini melibatkan kedaulatan, keselamatan negara dan keselesaan rakyat tempatan itu sendiri. Jadi memang kita akui Malaysia ni adalah sebuah negara kebajikan. Malaysia ni antara negara-negara terkehadapan yang membantu pelarian. Tidak kira pelarian yang datang ke dalam negara ataupun pelarian di luar negara. Sama ada di Palestin, di Gaza dengan pengamanan, dengan kem-kem pelarian di Bangladesh, memang banyak dibantu oleh NGO-NGO Malaysia dengan sokongan rakyat Malaysia. Kalau kita tengok di kem pelarian Rohingya di Bangladesh tu, memang kita NGO sentiasa memantau, kita bantu bukan hanya dari segi keperluan barangan, daripada segi keperluan asas pelbagai prasarana yang kita cuba bangunkan di sana, terutama dalam keselesaan beribadat, dalam pendidikan dan sebagainya. NGO Malaysia banyak membantu. Kalau kita mengimbas balik tentang sejarah Suruhanjaya, tinggi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian ataupun singkatannya UNHCR sebagai satu agensi yang diamanahkan oleh PBB untuk menguruskan hal berkaitan pelarian, termasuk menghantar pelarian ini ke negara ketiga dan juga menghantar kembali mereka ke negara asal apabila negara tersebut sudah aman. Jadi sejarah penumbuhan kebenaran, kerajaan Malaysia telah memberi kebenaran kepada UNHCR untuk menumbuhkan pejabat di Malaysia ni adalah pada tahun 1975. Pada masa tersebut untuk menguruskan pelarian Vietnam pada masa itu. Itu ketika Vietnam berperang. Jadi sampai ke hari ini sudah hampir 48 tahun kewujudan pejabat UNHCR di Malaysia. Vietnam pun dah tak ada perang lagi, pelarian pun dah tak ada. Jadi kita ulangi, 48 tahun dah wujudnya pejabat UNHCR di Malaysia. Dan sudah sampai masanya kerajaan perlu mengkaji semula kedudukan UNHCR di Malaysia. Apa yang kita tengok sekarang ni, UNHCR lebih kepada untuk mengeluarkan kad daripada nak menguruskan pelarian-pelarian ni ke negara ketiga ataupun nak menghantar balik ke negara asal. Jadi perhantaran ke negara ketiga setakat ni memang teramat sedikit. Ada pemegang kad UNHCR yang telah bermastautin di Malaysia ni hampir ataupun lebih 30 tahun. Dan perhantaran balik, contohnya rakyat Myanmar ke negara asal pun hanya sekitar 300 orang lebih. Itu pun bukan pelarian Rohingya, itu adalah warga Myanmar. Jadi kita tengok, adakah UNHCR ni nak menjadi kerajaan, nak menjadi kementerian dalam negeri, ataupun nak menjadi jabatan pendaftaran negara yang hanya setakat mengeluarkan kad, pemegang kad UNHCR ni. Kerajaan Malaysia tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk mengusir mereka ni balik. Tak boleh kerajaan Malaysia mengusir pemegang kad ataupun pelarian ni ke negara asal ataupun ke manalah, keluar lah. Tak boleh, sebab mereka ini terikat dengan undang-undang antarabangsa. Jadi kita tidak boleh sewenangnya untuk mengusirkan dia orang ni. Dan Malaysia juga tak pernah menandatangani perjanjian
Konvensyen Pelarian pada tahun 1951, dan kita Malaysia juga tidak ada kerangka ataupun plan atau untuk mengatur status pelarian. Kita bagi kebenaran tinggal di Malaysia ni hanya atas dasar kemanusiaan. Kena jelas benda tu. Kena faham atas dasar kemanusiaan. Dan dalam pengeluaran kad juga, kerajaan Malaysia ni tak ada hak. Kerajaan sendiri, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Pendaftaran sendiri tidak tahu berapa pemegang kad UNHCR di Malaysia. Statistik daripada UNHCR ni lah, pemegang kad ni, kad UNHCR ni ramai daripada Myanmar, etnik Rohingya, termasuk daripada negara-negara lain lah. Jadi kita nak jalankan di sini, kad UNHCR ini hanya untuk pelarian yang meminta suaka politik, bukan pendatang asing. Dan UNHCR sepatutnya pergi ke depo-depo mengenai pasti pelarian ni dan mengeluarkan kad. Bukan pelarian ni boleh pergi walk in ataupun menggunakan ejen untuk membuat kad UNHCR ni. Pemegang kad UNHCR ni juga tertakluk pada undang-undang negara. Jadi tak ada kebal, tak ada kata dia boleh melakukan sesuka hati. Dia tertakluk pada undang-undang negara yang dia tumpang. Contohnya kalau di Malaysia, mesti tertakluk pada undang-undang Malaysia. Kerajaan juga membuat kajian tentang nak membenarkan kerajaan pelarian Rohingya pemegang kad UNHCR ini untuk bekerja di beberapa sektor. Tapi masih dalam kajian sebab kita tidak mahu bila membenarkan pelarian ni bekerja akan menggalakkan kemasukan lebih ramai lagi pelarian-pelarian ke negara kita Malaysia. Memang Malaysia sekarang kekurangan tenaga kerja sebanyak 1.2 juta lah. Kita kekurangan tenaga kerja sebanyak 1.2 juta. 627,000 dalam bidang pembuatan, 120,000 dalam peladangan dan lebih 550,000 dalam pembinaan. Memang kita kekurangan tenaga pekerja. Dan dianggarkan setakat ini lebih daripada 7 juta warga asing di Malaysia ni. Sama ada yang masuk secara sah berdokumen ataupun secara haram. Jadi ada yang dah lama bermastautin di sini, berkahwin dengan wanita tempatan, berkahwin dengan warga tempatan, ada penempatan masing-masing, ada kampung masing-masing. Dan Malaysia juga memberi kemudahan dari segi kesihatan, untuk perubatan kesihatan, dari segi pendidikan, dan mereka juga bebas melakukan pelbagai aktiviti macam rakyat tempatan juga. Dan kita juga nak tanya pada pihak kerajaan Malaysia tentang kawalan sempadan negara. Adakah terlalu longgar sehingga membolehkan ramai warga-warga asing dari seluruh dunia menembusi masuk ke negara Malaysia? Minta kerajaan tolong kaji balik tentang kawalan sempadan dan kaji tentang kebanjiran warga asing di negara ini yang menjadi kerisauan rakyat Malaysia.